Terima kasih Dr. Zalina. Selamat sejahtera dan selamat petang semua. Terima kasih dapat bersama kita walaupun dalam musim cuti ini, tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk sesi CDL ini, Connecting Dots Learning. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang kita tidak boleh memperkecilkan atau kurangkan kepentingan adalah tentang kepimpinan. Walaupun sentiasa kita sebut tentang kualiti guru, tapi nombor dua kepada kualiti guru adalah kualiti kepimpinan. Dan apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh diutarakan, boleh diusahakan, boleh diletak ke depan oleh pemimpin-pemimpin sekolah. Sememangnya dalam laporan McKinsey dia menyatakan the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Maksudnya, right at the top, di atas sekali adalah quality guru. Next to it is quality pemimpin. Sememangnya pemimpin pun datang daripada mereka yang pernah jadi guru. Leaders ini dia merupakan macam headlight, ya. Lampu kereta, our headlights tu, they light the way. Mereka sentiasa, kalau pemimpin yang hebat, maka murid dan juga pencapaian guru atau segala usaha guru itu sememangnya baik. Part of being a good leader is being visible. Artinya anda sentiasanya dikenali, orang kenal, pernah sembang dengan guru besar, pengetuanya, dan bukan saja pengetua atau guru besar muncul bila ada sesuatu yang tak kena. Kalau murid buat sesuatu yang tak betul, baru pengetua dikenali oleh murid. Tapi murid dan guru harus kenali pengetua atau barisan pemimpin mereka. Dalam semasa saya menjadi timbalan pengarah di IPG, saya cuba aturkan perjumpaan dengan setiap pensyarah. Dan setiap pensyarah saya aturkan perjumpaan untuk sembang saja, kadang-kadang dapat idea daripada mereka atau kongsi idea. Dan mereka yang nak bersara, beberapa hari sebelum mereka bersara, saya akan adakan exit interview untuk juga dapat pandangan mereka. Saya kata negatif atau apa pun diterima. Tidak ada kaitan, tidak akan mempengaruhi apa-apa markah dan sebagainya. Selalunya orang kadang-kadang risau kalau saya kata yang negatif, mungkin pihak kepimpinan akan nak buat sesuatu yang tidak kena nanti. No, it doesn't work that way. Ya, sebagai pemimpin kita mesti dapat feedback. Dan sentiasa pemimpin ni dia akan tunjukkan concern dia bahawa dia care, dia ambil tahu tentang murid dan juga gurunya. Kerana saya pernah kata kita ada zaman industrial revolution, kita ada informational revolution, now it is emotional revolution. Dalam emotional revolution, para staf kita ni sentiasa nak seseorang pemimpin yang bertimbang rasa, yang memahami dan walaupun kita mengharapkan yang terbaik daripada guru-guru kita, tapi aspek pertimbangan emosi itu, empathy itu dan simpati itu sangat penting. So apa dia 10 school leadership best practices? Yang pertama, attend activities, hadir activity. Walaupun apa kecil pun event itu, sebaik-baiknya hadir. Kalau pengetua atau guru besar tak dapat hadir, penolong kanan harus hadir. Saya pernah mengajar di Maktab Tentera. Di sana etosnya kalau pasukan hoki RMC, Royal Military College main, semua guru kena turun.
Itu ethos dia, itu budaya dia, itu decorum dia. You must be there. So benda itu menunjukkan kepada murid dan juga kepada cikgu, guru-guru yang lain bahawa we are all together. Dan kalau ada aktiviti bukan sukan pun, guru sukan pun akan hadir juga. Kalau debat dan sebagainya, perbahasan, semua guru akan hadir. Right? Next please. So attend activities, hadir aktiviti. Yang kedua, be accessible. Kita jangan, saya tak pernah amalkan pintu tutup pejabat saya. Pejabat saya, anybody can walk in. Kalau saya sibuk, mungkin saya akan tentukan waktu yang lebih sesuai di mana kita boleh bertemu. But it's accessible kepada semua. Kadang-kadang kita sibuk, orang datang jumpa kita, ada juga pemimpin yang dia tak tengok pun, tak ada eye contact dengan, dan dia buat kerja itu. Itu adalah satu amalan yang tidak kita galakkan. Yes, kita sibuk dengan paperwork. Saya fikir lebih baik saya kekal sampai pukul 7 malam di pejabat untuk clearkan paperwork daripada saya tidak mengutamakan. Kadang kalau ada satu yang terlalu penting, apa yang saya buat ialah saya minta maaf pada, I say if you don't mind, I need to clear this, but please, what you are saying, saya sedang mendengar. Tapi saya tidak jadikan itu satu budaya. So, let's prioritize people and not paperwork. Let's bagi masa bila dengan staff kita. Leaders should be so personable that orang rasa selesa bila jumpa kita. Ya. Bukan ada satu perbandingan antara dua darjat itu. Itu adalah kepimpinan dewasa ini. That's a different approach. Kita sentiasa sebagai pemimpin ini kena cool. Mungkin itu istilah yang paling senang mudah untuk dipahami. Walaupun kadang-kadang kita ada berita yang kurang baik atau satu keputusan yang sukar yang perlu dibuat, tapi kita kena calm, confident supaya kita boleh kekalkan semangat dan keyakinan warga sekolah kita. So be poised all the time. Kalau kita kelang kabut, anak buah kita lagi kelang kabut. Saya pada tahun 2008-2009 ditugaskan untuk buat Commonwealth Conference of Education Ministers. Ditukarkan dari IAB ke bahagian dasar dan hubungan antarabangsa. Dan tugas saya untuk aturkan dan buat penyelarasan Commonwealth Conference ini. Apa yang berlaku ialah, ya kita rancang semua dan saya ada 3 orang pembantu utama saya. Seminggu sebelum conference itu, saya punya seorang yang menjadi orang kanan saya ni, cikgu-cikgu yang muda, 3 orang. Dia datang, dia menangis dengan saya. Dia kata, you know doctor, do you think everything will go on fine? I said, saya dengar dulu apa dia cakap. Dia kata, ya, don't worry. Kita dah buat segalanya, kita ada orang di airport, kita ada orang jaga ni. Saya tenangkan dia because I knew dia macam rasa apa akan jadi kalau benda ni tidak berjaya. Because kita di belakangnya. I said, do not worry. Everybody will do their part. Untuk kejayaan sesuatu projek, it is the sum of the parts. Every person, every part of it kena buat. Dan dia pun berhenti menangis. I said, don't worry. It's okay. We will, everything will go on fine. Tapi of course dalam jiwa saya pun risau juga kalau ada benda yang tak kena jadi dan sebagainya. Ya. Be positive. Kalau orang nampak kita ni, kita sendiri apa-apa cadangan kita tak positif, dan kita kena bagi sentiasa ada harapan kepada orang. Dalam satu konsep management ialah wait time. Always have wait time. Bagi peluang kepada orang. Bagi nasihat, advising them how they can improve. They are already good, but they can be better. But they also we want them to be the best. Right? Dan bila kita nak bagi maklum balas, always start on a positive note. Kerana kita nak harapkan individu itu, kita nak dia menyerlah lebih untuk peningkatan beliau. Next please. Formulate a vision supaya anak buah kita tahu bahawa kita
ada satu pandangan futuristik ke arah depan. Apa yang terbaik kalau dari segi PDP, apa yang kita nak capai. Dan leadership ni tentang, kalau leadership sekolah ni, fokus dia adalah, fokus utama ialah instruction, PDP. Right? So build the vision, apa yang diharapkan. Of course, Rome was not built in a day. Kita pernah dengar pepatah itu. But it takes time. But you must have a vision. And leaders dengan warga sekolah boleh formulate vision itu. Next. But if you have a vision and you cannot communicate vision itu, then tidak guna juga. So communication is so important. Komunikasi. Setiap pemimpin mesti arif, mesti pandai, apa juga istilah yang nak digunakan tentang komunikasi dengan guru, murid, ibu bapa dan stakeholder. We cannot run away. If you know you have weakness in communication, biar hadir kursus komunikasi dan sebagainya, bagaimana nak buat pengucapan awam, public speaking, please. This is very important. Next, please. Never stop learning. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini. Anda berada di sini kerana you want to learn. You want to become the leader of the leaders. Seperti buku yang saya paparkan pada slide ini. Leader of the leaders. So kalau leaders attend conferences untuk improve knowledge, buat perkara yang sama untuk guru dia. New growth untuk guru dia. Right? Kerana kita juga nak anak buah kita pun ada pembangunan ilmu dan juga pengalaman. Ada buku, ada pakar yang menyatakan the worth of leadership is measured by the growth of its subordinates. Artinya kehebatan pemimpin diukur bukan dia yang diukur, dia diukur dari segi perspektif anak buah dia. Kalau anak buah dia hebat, maka orang akan sentiasa lihat siapa di belakangnya. Right? Dan dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, dia bagi contoh sekumpulan kambing biri-biri, dia kata sedang digembala. So depan sekali ada seekor kambing biri-biri dan belakang tu gembalanya. Dia kata kepimpinan ni kadang-kadangnya bukan seperti yang kita lihat dalam contoh kambing biri-biri ini. Seekor kambing biri-biri ada di depan itu. Semua orang sedang ikut. Nampak sebegitu. Orang sedang ikut kambing biri-biri yang ada di depan. Tapi Nelson Mandela dalam buku Long Walk to Freedom, dia kata sebenarnya kepimpinan itu adalah gembala yang ada di belakang. Dia sedang usher, sedang dari belakang itu beri sokongan dan sebagainya dan menggerakkan. Itu analogi yang dia sebut. So as a leader, sometimes you do not have to be on the stage all the time. Itu saya punya kepercayaan sendiri. Kita buat segala-galanya on the stage, kita letak siapa yang sepatutnya. Bukan kita nak ke depan-depan dan orang ramai tahu. People know who is behind it. So never stop learning, right? Dan kita kadang perlu forthright, berterus terang. Kalau ada perkara yang perlu diberitahu, kita beritahu secara terus terang dan kadang-kadang kita boleh sebut juga dalam bentuk jenaka juga, candid, ya. Dan kalau ada kesilapan yang berlaku, kita jangan letak di atas anak buah kita, kita ambil tanggungjawab. Of course, kalau anak buah kita silap, kita kena beri nasihat untuk pembetulan pada masa hadapan supaya perkara itu tidak diulang. Train future leaders. Itu satu daripada tugas kita. Daripada growth tadi, you'll be responsible for the growth of your staff. Train future leaders. Why? Dalam sesi yang lepas saya pernah sebut tentang teacher leadership. Teacher leadership itu boleh diperhebatkan kalau barisan pemimpin sekolah mengutamakan pembangunan kepimpinan dalam kalangan guru. So, great leaders will inspire those people working under them. Dan ini yang paling penting. The school is better off if it has more great leaders instead of just one.
Kalau kita ada ramai guru yang hebat, boleh menang pertandingan untuk membangunkan bakat murid dan sebagainya, dia sendiri pun ada bakat cikgu tu, maka kita melahirkan lebih ramai pemimpin. Dan ingat, pemimpin yang kita lahirkan itu, kita bangunkan itu, mereka tak akan lupa. People never forget. Sampai 2 minggu lepas pun, saya masih menerima satu mesej daripada pegawai saya dan dia sebut tentang apa yang dia belajar. So people never forget, itu terbukti ya. Listen is the magic of listening and being listened to. Respectful listening. This is satu daripada kualiti yang terpenting. A leader must listen. Kadang-kadang kita terbawa-bawa, termasuk saya pun, untuk cakap. Tapi saya jangka saya perlu dan kita perlu ingatkan diri kita, we have to listen sometimes. So listen to your teachers, listen to your students, listen to parents, listen to stakeholders. Bukan saja itu, kita faham tentang apa bakat, talent mereka, apa interest mereka, apa passion mereka. Dan kadang-kadang kita kaitkan itu dengan tugas seharian mereka. So listen tuan-tuan dan puan-puan, 10 amalan yang saya sebut ini, saya rasa boleh membawa satu kesan yang terbaik kepada diri kita, kepada diri seseorang pemimpin. Dan ini bukan saja untuk pemimpin, bagi seorang guru. Guru sememangnya dalam erti kata yang lain adalah pemimpin. You're always standing in front of the class. Anda sentiasa diberi pelbagai tugas dalam jawatan kuasa di sekolah. So Anda adalah seorang pemimpin. 10 amalan ini juga boleh tuan-tuan dan puan-puan amalkan juga. Tak semestinya ada jawatan itu baru nak amalkan 10 perkara ini. Tanpa jawatan pun Anda boleh amalkan 10 amalan terbaik ini. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa saya selalu akhiri dengan ungkapan ini, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. So ilmu itu bukan saja dari books, but if you can refer to books, fine. Kalau tidak, dapatkan daripada pelbagai sumber yang lain. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih semua.